Padahal warna putih suatu benda yang lain, diri kain suatu benda yang lain. Macam mana diri putih boleh melekat di kain tu? Diri putih boleh melekat di kain. Diri manis boleh duduk di gula. Ada suatu sifat yang dipanggil maknawiyah. Jadi maknawiyah itulah yang membolehkan adanya diri warna putih duduk pada kain. Di macam gam lah, macam bukan gam, seolah-olah macam gam peranan dia tu. Dengan makna kalau tak ada maknawiyah, warna putih tak boleh duduk pada kain. Kalau tak ada maknawiyah, warna kuning tak boleh duduk pada kain, warna hijau tak boleh duduk pada kain, masin tak boleh duduk pada garam kalau tidak ada sifat maknawiyah. Itu peranan sifat maknawiyah tadi, nak membolehkan adanya ma'ani pada sesuatu zat. Boleh faham tak zakat situ? Tak faham pun tak apalah, yang penting ngaji. Kalau tak ngaji dosa. Kalau ngaji tak faham dosa tak tuan-tuan? Kalau kita ngaji sungguh-sungguh tak faham dosa tak? Tak. Jadi untung ngaji ni, walaupun tak faham tetap beruntung. Ada orang kata kalau mengaji tak faham tak ada faedah, baik tak payah mengaji. Itu tipu daya syaitan sebenarnya. Faham tak faham, kewajipan kita Allah tuntut suruh belajar agama. Kerana yang memberi faham tu Allah, bukan usaha kita yang bagi faham. Bukan guru yang bagi faham tak. Kita mengaji, kita mendengar, bertalaqi ini usaha dan ikhtiar untuk menuntut ilmu, mendapatkan ilmu. Dia pun yang memberi ilmu tu Allah, bukan usaha kita. Itu akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Baik, jadi sifat maknawiyah itu adalah salah satu daripada sifat kamalat Allah. Apa erti sifat kamalat? Sifat kesempurnaan Allah. Maka jangan dinafikan, jangan dikatakan Allah tidak bersifat dengan maknawiyah. Allah tidak bersifat dengan maknawiyah. Jangan dikatakan begitu. Kerana maknawiyah itu salah satu daripada sifat kesempurnaan Allah. Barang siapa yang menafikan atau meragui adanya sifat maknawiyah pada zat Allah, maka kufurlah dia. Jadi jangan dikatakan Allah tidak memiliki sifat maknawiyah. Wajib Allah bersifat, mesti Allah Ta'ala bersifat dengan sifat maknawiyah. Kalau tidak ada sifat maknawiyah, membawa kepada tidak adanya sifat-sifat ma'ani. Kalau tak ada maknawiyah, nanti membawa kepada tidak ada qudrat pada Allah, membawa kepada tidak ada iradat pada Allah, membawa kepada tidak ada ilmu, sama, basar, kalam pada Allah. Sebab tu wajib diiktikadkan Allah Ta'ala itu mesti memiliki sifat maknawiyah. Kemudian sifat maknawiyah itu pula, kata musannif, adalah suatu sifat yang menengahi di antara ada dan tiada. Itu huraian dalam kaunuhu qadiran dulu. Kita saja petik sikit lah. Petik sikit. Sama aja. Kalau faham maknawiyah pada kaunuhu qadiran, fahamlah sifat maknawiyah yang lain-lain tu. Sebab perbahasan dia sama aja. Kalau tak faham di situ, tak fahamlah di tempat lain. Jadi hari ini kita dah sampai kepada huraian sifat yang ke-16 daripada 20. 16 tu pada sebutan, 16 tu pada tuturan saja. Jangan kita faham 16 tu bermaksud sifat yang ada pada Allah Ta'ala yang ke-16 ada. Kerana sifat Allah Ta'ala itu semuanya qadim. Sifat Allah semuanya sedia kala, tuan-tuan.
Tidak ada yang terdahulu, tidak ada yang terkemudian. Jadi ulama duk susun 1, 2, 3 tu nombor je. Jadi kalau seandainya ditanya di antara sifat ma'ani dan sifat maknawiyah mana dulu ada pada zat Allah, jawabnya kedua-dua tu qadim lagi azali. Kalau sifat Allah tu ada dulu kemudian membawa kepada baharu pula nanti kan. Zat Allah tu qadim, maka segala sifat-sifat Allah juga qadim, tak ada yang baharu satu pun sifat Allah. Berbeza dengan sifat kita. Sifat kita ni baharu, ada permulaannya. Sifat Allah tidak ada permulaan. Ini semua fardu ain ni tuan-tuan. Tapi ramai yang tak nak ambil tahu. Mereka menyangkakan dah lepas fardu ain. Macam mana? Kenapa dikatakan dah lepas fardu ain? Sebab dah tua. Bila dah tua lepas fardu ain. Mana boleh macam tu? Dah tua pun kena mengaji kat fardu ain. Kalau tak faham lagi kena mengaji. Meninggalkan fardu ain ni satu maksiat. Meninggalkan ilmu fardu ain satu maksiat dengan Allah. Duduk dalam dosa. Selagi tak mula belajar fardu ain, duduklah dalam dosa. Kata ulama, jadi fasik. Kalau mati dalam keadaan tak belajar fardu ain, mati fasik. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu kita kena ngaji. Faham tak faham tu serah pada Allah lah. Tauhid kena mengaji, fiqh kena mengaji, tasawuf kena mengaji, Quran, Iqra, contohnya tajwid kena mengaji. Sebab nak betulkan bacaan, khususnya dalam bacaan solat kita yang rukun-rukun qauli dah. Jadi mengaji, jangan tak mengaji. Besok Allah tanya, kenapa tak mengaji? Kenapa tak belajar fardu ain? Macam mana kita nak jawab nanti kan? Ilmu yang tidak fardu ain kita boleh mengaji, benda yang tidak menjadi fardu ain kita boleh ambil tahu. Yang wajib pula kita tak nak ambil tahu. Nanti tak boleh jawab. Baik kita mengaji. Jadi kaunuhu ta'ala aliman, erti kaunuhu ta'ala aliman, keadaan Allah Ta'ala yang mengetahui. Keadaan Allah Ta'ala yang mengetahui. Yang dimaksudkan dengan sifat maknawiyah di sini ialah pada perkataan kaunu, yang mana diterjemahkan dengan keadaan. Keadaan kaunu hu aliman. Ada 3 patah perkataan. Kaunu hu aliman, yang mana satu maknawiyah kaunu. Kaunu tu yang dimaksudkan dengan sifat maknawiyah. Nanti kalau dalam kertas ujian akhir tahun nanti kalau soalannya keluar macam tu, kaunuhu qadiran, soalan dekat bawah tu, yang mana satu sifat maknawiyah. Tuan-tuan nak jawab yang mana? Kaunu tu. Jangan sepanjang-panjang tu. Sepanjang-panjang tu bukan sifat maknawiyah. Kaunu tu saja. Kaunu tu keadaan. Ataupun dalam kitab lain kadang diterjemah dengan adalah. Sini diterjemah dengan keadaan Allah Ta'ala yang mengetahui. Kita bukan nak bahas tentang Allah Ta'ala, kita bukan nak bahas tentang yang mengetahui, bukan. Kita nak bahas tentang keadaan tu. Sifat maknawiyah ni. Baik, wajib pada syarak pula. Pula dengan makna juga. Wajib pada syarak juga maksudnya. Kerana perkara yang Allah wajibkan ke atas kita mukallaf sebagai wajib syar'i itu banyak. Bukan satu, bukan dua. Banyak perkara yang Allah wajibkan ke atas kita mukallaf. Sembahyang wajib, puasa wajib, tutup aurat wajib. Belajar benda ni pun wajib juga. Kerana ada orang tak tahu.
Dia menganggap dirinya telah selesai menunaikan kewajipan, sebab tu mereka tak nak belajar fardu ain. Saya pernah jumpa dulu, kenapa saya nak kena belajar, kenapa saya nak kena mengaji fardu ain, Ustaz? Saya dah menunaikan kewajipan. Apa kewajipan? Saya dah mencari nafkah. Saya dah mencari nafkah untuk anak bini saya. Ya, itu salah satu daripada beberapa kewajipan. Maknanya dia tak faham. Yang dia faham, kewajipan ni boleh pilih. Banyak yang faham begitu. Kewajipan ni benda yang boleh dipilih. Dia bertukar dengan sunat. Yang boleh pilih ni sunat. Nak buat duha, silakan. Tak nak, sudah. Nak wirid lepas sembahyang, wirid. Tak nak, duduk dan diam. Benda boleh pilih, benda sunat. Tapi kalau benda wajib tak boleh pilih. Cari nafkah bagi laki-laki contohnya wajib, maka dia kena cari nafkah. Menuntut ilmu fardu ain juga wajib. Jadi tak boleh pilih di antara cari nafkah dan menuntut ilmu fardu ain. Saya nak pilih fardu ain lah, saya nak pilih mengaji fardu ain, saya tak nak cari nafkah. Tak boleh. Ataupun saya nak cari nafkah, saya tak nak mengaji fardu ain, pun tak boleh juga, sebab kedua-dua tu wajib. Ini di antara sebab ramai orang kita yang duduk peluk tubuh, goyang kaki, berasa tak bersalah tak mengaji fardu ain. Tanggapan mereka, saya dah menunaikan kewajipan. Baru satu daripada berpuluh-puluh kewajipan. Kita baru buat satu daripada berpuluh-puluh. Yang lain tu nak kena jawab juga besok, kenapa tak buat. Jadi dengan sebab itu kita ni disuruh mengaji, disuruh mendengar, duduk dalam kuliah. Situ nanti kita boleh tahu, oh rupanya wajib, oh rupanya wajib. Makna banyak lagi benda yang wajib yang kita akan dapat tahu bila kita duduk dekat dalam majlis ilmu. Kalau kita tak nak duduk dalam majlis ilmu, kita hanya mengetahui sedikit sahaja perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah, maka kita akan menumpukan yang sedikit tadi. Perasaan kita dah selesai dah. Rupanya kita baru buat 5 daripada 50 perkara contohnya. Ada 45 lagi kewajipan yang kita tak buat lagi, sebab kita tak tahu yang benda tu wajib rupanya atas diri kita. Itu yang disuruh belajar tu. Nanti kita tak boleh nak jawab depan Allah, minta maaf lah saya tak tahu. Kenapa Allah tanya besok, kenapa tak ambil tahu? Kenapa benda lain boleh ambil tahu? Macam mana kita nak jawab? Tak boleh jawab. Memang tak boleh nak jawab. Tak ada masa. Kenapa benda lain ada masa? Kenapa benda lain boleh bagi masa lebih daripada majlis ilmu lagi? Duduk dalam majlis ilmu paling lama pun sejam. Tu pun kita resah gelisah dah. Tengok jogging petang-petang tu keliling Tasik, berapa pusingan tu, berapa masa ambil? Boleh istiqamah setiap petang, boleh pula, padahal tak berdosa kalau tak jogging pun. Main badminton, sewa dewan seminggu 2-4 jam, boleh istiqamah. Kenapa tak ada jadual mengaji fardu ain? Besoklah tanya. Jadual main badminton ada, jadual jogging ada, jadual pergi gym ada, jadual poco-poco ada. Kenapa tak ada jadual ngaji fardu ain? Macam mana kita nak bagi alasan besok? Tak boleh jawab, nanti kena berlasah dengan malaikat. Baik, jadi wajib pada syarak pula atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku di dalam hatinya. Wajib membenarkan, itu syarat iman. Iman ni bukan syaratnya tahu serta mengaku di dalam hati. Tahu serta mengiyakan, tahu serta menyungguhkan, tahu serta hatinya setuju, itu baru panggil beriman. Kalau sekadar tahu, sekadar faham, tapi hatinya berbolak-balik, hatinya tidak terima, itu tidak dinamakan beriman lagi.
Contoh, dia tahu dalam Quran itu ada macam-macam hukum hakam daripada Allah. Dia tahu, dia faham, tapi hatinya tidak terima. Maka tidak beriman dengan Quran namanya. Kena tahu. Tahu, macam mana nak tahu? Kena mengaji. Pada adatnya gitulah. Orang lain yang tahu tu, yang pandai tu, semua daripada asbab usaha ikhtiar mengaji. Bagi waktu, korbankan masa rehat dan sebagainya, mengaji. Daripada mengaji bersungguh tu boleh tahu, daripada tak tahu jadi tahu. Ni tahu ilmu, bukan tahu makan tu. Tahu makan tu pasal malam tu tahu makan, tahu sumbat nak beli. Ni tak boleh beli, ni kena ngaji. Nak tahu ni kena ngaji. Tak boleh beli ni, kena mengaji. Orang banyak duit mana pun tak boleh beli, tak? Dia nak bagi 1 juta, tak boleh ustaz, saya bagi ustaz 1 juta lah, tolong bagi saya semua ilmu tauhid. Tak boleh. Mu kena ngaji. Mu kena mengaji. Kena mengaji sungguh-sungguh. Kena istiqamah mengaji, barulah insya-Allah diberi kefahaman, diberi ilmu. Tak boleh beli ilmu, tak boleh beli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita bersyukur, berterima kasih sangat-sangat pada Allah. Allah pilih kita, meskipun kita bukan hamba yang soleh, yang solehah, banyak leka, banyak lupa, banyak lalai dalam hati, penuh dunia, tapi Allah pilih juga kita, jemput jadi tetamu Allah, duduk dalam majlis ilmu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan yang Nabi kata, orang-orang yang Allah akan merdekakan daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Batu kita kena bersyukur, ya Allah, sejahat-jahat aku, semaksiat-maksiat aku pun Kau pilih, bagi taufik, gerakkan hati, gerakkan anggota aku duduk dalam majlis ilmu. Mustahil kita boleh duduk ni kalau Tuhan tak kehendak, kalau Tuhan tak pilih kita, tuan-tuan. Mustahil. Mustahil. Kita boleh duduk mengaji ni, ngaji huduh-huduh ni, semata-mata dengan limpah kurniaan Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nikmat ni Allah kekalkan dalam hidup kita sampailah nyawa kita diambil oleh Allah. Mudah-mudahan kita mati sebagai penuntut ilmu. Orang yang mati sebagai penuntut ilmu ni matinya syahid, tuan-tuan. Kita nak syahid kat Palestin tak berani kita, tuan. Muka kita ni lah semangat je dengar mercun bola tu cabut lari dah kita. Macam mana nak dengar bunyi meriam torpedo macam lagi kan? Tapi ada peluang nak dapat syahid juga. Walaupun tak duduk di Palestin, boleh dapat kelebihan syahid juga. Mana? Jadikan diri kita penuntut ilmu yang ikhlas. Betulkan niat kita nak belajar kerana Allah, nak tahu hukum hakam Allah, nak amalkan, nak tahu yang salah, nak tinggalkan, nak baiki diri, nak tahu kelemahan diri. Itu niat kita belajar. Mudah-mudahan orang yang duduk istiqamah ni, bila dia dah ada jadual pengajian khusus untuk diri dia, hari Isnin sekian, Selasa sekian, Rabu sekian, tiba-tiba Allah bala dia dengan sakit, dia tak boleh dah nak datang kuliah, pahalanya tetap dapat macam biasa walaupun dia tak hadir kuliah. Begitulah juga orang yang istiqamah sembahyang berjamaah di surau, di masjid, dah memang tu jadual dia, memang jadual dia dah. Tiba-tiba Allah balakan dia dengan sakit, uzur, dia tak boleh nak pergi solat macam biasa, tak boleh nak pergi kelas-kelas fardu ain dia macam biasa. Selama mana dia duduk kat rumah tu, selama tu, kalau maknanya hari-hari yang dia lalui tu, hari-hari yang macam biasa dia pergi kelas, pergi semayang tu, pahalanya dicatat oleh malaikat seperti dia pergi juga. Berapa lama? Tak kisah berapa lama, dia terlantar dekat rumah 4, 5, 6 bulan, akhirnya mati, tetap disuratkan amalannya macam biasa. Itu kelebihan orang yang istiqamah tadi. Kelebihan orang yang istiqamah menuntut ilmu, meskipun duk terlantar di rumah berbulan-bulan tak boleh nak pergi dah mengaji sebab sakit, tulis macam biasa, pahala tak kurang sikit pun. Itu kelebihan dia. Kalau dia mati sebagai penuntut ilmu,
Walaupun dia dah 5 bulan tak pergi surau sebab sakit, terlantar lah mati sebagai penuntut ilmu. Jadi kalau kita tak nak rebut peluang ni, tak tahulah tuan-tuan, semua kita berpeluang. Cuma sombong dan tak sombong aja. Kalau sombong tak dapat lah. Kalau tak sombong, insya-Allah. Kerana orang yang sombong ni Allah akan tegah dia daripada mendapat kebaikan. Orang yang ada dalam hatinya sombong, Allah akan halang daripada mendapat benda yang sebenar-benar. Maka duduklah dalam tidak sebenar selama-lamanya. Jadi kena buang sifat takabur kita, ego kita, konon-konon macam dah reti, dah pandai, dah alim, padahal kita tak tahu lagi. Jangan leka, jangan lupa dengan urusan kita mengejar kekayaan keduniaan tu, ada tanggungjawab untuk akhirat kita, jangan lupa. Esok lusa kita mati. Tak lama lagi kita nak mati ni. Semakin hari semakin kita dekat dengan lubang kita. Tak lama lagi Allah orang humban dalam lubang tu. Siapa pun kita. Apa amalan yang kita nak bawa, apa bekalan yang kita nak bawa, melainkan amal soleh, yakni amal yang diterima oleh Allah. Amal yang taleh tak boleh bawa. Nak bawa ni amal soleh. Apa maksud amal soleh? Amal yang Allah terima. Apa sebab amalan tu Allah terima? Cara buatnya betul, dia jauhkan diri daripada pantang larang. Apa jadi amal soleh? Ni kuliah kita ni, kalau tak betul niatnya ni, tak jadi amal soleh, tuan-tuan. Tak jadi amal soleh walaupun nampak macam amal akhirat. Contohnya kita mengaji ni supaya nak orang tahu, nak orang tengok kita, nak orang puji kata kita orang mengaji. Tak jadi amal soleh. Kita sembahyang dalam hati ada ujub riak, tak jadi amal soleh. Baca Quran dan sebagainya, dalam hati kita ada niat yang tak sepatutnya, tak jadi amal soleh. Dia jadi dunia. Dia jadi dunia. Begitulah juga contohnya kita pakai kenderaan, orang kata kenderaan tu dunia, tapi kalau kenderaan tu kita jadikan untuk menolong ibadah, kenderaan tadi jadi akhirat. Semahal apa pun jadi akhirat. Apa maksud dunia? Perkara yang kita tak boleh ambil faedah selepas mati besok. Itu nama dunia. Ni kita mengaji tapi niat kita tak betul. Adakah kita akan dapat faedah daripada pengajian kita ni? Tak dapat. Sebab amal yang tak ikhlas Allah tak terima. Dia akan jadi dunia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini nikmat tuan-tuan. Nikmat Allah bagi kita, alhamdulillah. Mudah-mudahan anak cucu cicit kita sampai kiamat pun Allah pilih jadi penuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Jadi wajib mengaku di dalam hatinya dengan tentu sungguh sabit di zat Allah Ta'ala. Sabit dengan makna sungguh-sungguh di zat Allah Ta'ala itu kaunuhu aliman, artinya keadaan Allah Ta'ala yang mengetahui. Wajib mengiktikadkan, wajib beriktikad sungguh-sungguh dalam hati keadaan Allah Ta'ala, ataupun adalah Allah Ta'ala itu Tuhan yang maha mengetahui, dan tentu tidak keadaan Allah Ta'ala yang jahil. Keadaan Allah yang jahil itu perkara yang mustahil, yang tak boleh dibenarkan sekali-kali oleh akal kita. Dan keadaan itu ialah sifat yang sabit bagi zat Allah Ta'ala. Keadaan itulah yang dimaksudkan dengan sifat maknawiyah tadi tu. Dan keadaan itu, kalau kita nak ubah ayat, dan sifat maknawiyah itu, seolah-olah begitulah. Dan keadaan itu, yakni sifat maknawiyah itu ialah sifat yang sabit, yakni sifat yang sungguh-sungguh bagi zat Allah Ta'ala. Dia ada perbezaan di antara sifat ma'ani dan sifat maknawiyah. Kalau sifat ma'ani, sifat yang ada sungguh-sungguh tu ma'ani. Kalau maknawiyah ni, sifat yang sungguh-sungguh sahaja. Dia bukan ada, dia sifat yang jenis sungguh-sungguh, bukan sifat yang jenis ada macam kudrat iradat tu.
Dan keadaan itu ialah satu perkara yang ada, yang antara ada dan antara tiada. Dulu kita dah huraikan kenapa ulama yang mengisbatkan ahwal maknawiyah ni mengatakan bahawasanya sifat maknawiyah itu suatu kelakuan yang duduk di antara ada dan tiada. Dulu kita dah huraikan dah. Dan antara tiada yang melazim, yakni yang tak boleh berasing dan melekat, ia akan sifat ilmu di zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat maknawiyah dengan sifat ilmu tak boleh berasing. Sifat ilmu Allah dan sifat maknawiyah tak boleh bercerai, tak boleh berasing, tak boleh berpisah, tak boleh berjauhan, kerana dia sifat yang melazimi, yang berlazim-laziman, sifat yang berlazim-laziman yang tak boleh berpisah, yang tak boleh berasing. Ada ma'ani, adalah maknawiyah. Ni ada warna putih, adalah maknawiyah. Maknawiyah tu makna suatu sifat yang melekatkan warna putih pada diri kain ni. Jadi bila ada diri warna putih, menunjukkan adalah yang melekatkan dia di sini. Bila kita tengok ada warna putih, ada sifat ma'ani, dengan sendiri memberi faham kepada kita ada suatu sifat yang melekatkan dia di atas kain ni. Kalau tak, warna putih tak boleh duduk di kain. Tu maknawiyah namanya. Yang melekatkan tu namanya maknawiyah. Yang membolehkan warna putih duduk di kain ni maknawiyah. Dan dalil atas demikian itu seperti dalil kaunuhu qadiran, kiaslah pada kaunuhu aliman ini, wallahu a'lam. Makna dalilnya sama seperti dalil pada kaunuhu ta'ala qadiran dulu. Buktinya samanya dalil aklinya. Macam mana dalilnya? Kita buat dalil ringkas-ringkas. Sekiranya tu kalau nak buat dalilnya, sekiranya atau jikalau tidak ada sifat maknawiyah pada zat Allah, nescaya tidak ada pula sifat ilmu pada Allah. Ni kaunuhu aliman ni kembali kepada sifat ilmu. Jadi kalau tidak ada sifat maknawiyah, jawabnya tidak adalah sifat ilmu. Makna kalau Allah tidak ada sifat ilmu, artinya Allah bersifat jahil. Jahil Allah Ta'ala itu perkara yang mustahil. Kalau Allah jahil, takkan wujud alam ni, tuan-tuan. Ni kewujudan kita inilah dalil Allah tu memiliki ilmu. Adanya kita inilah bukti Allah tu ada ilmu. Adanya kita inilah bukti Allah Ta'ala itu ada sifat kehendak. Adanya kita inilah dalil Allah Ta'ala itu bersifat dengan ada, kuasa, dan sebagainya daripada segala sifat kesempurnaan. Huraian sifat yang ke-17, kaunuhu hayyan. Batuk tuan-tuan ni, musim ramai demam anak itu 2, 3, 4 orang demam. Kita berbaik ni kat 2 minggu juga. Tu sengau-sengau tu. Huraian sifat yang ke-17, kaunuhu hayyan, artinya keadaan Allah Ta'ala yang hidup. Wajib pada syarak pula atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku di dalam hatinya dengan tentu sungguh. Sabit tu makna sungguh-sungguh. Kerana maknawiyah itu sifat yang bangsa sungguh, bukan sifat yang bangsa ada. Jadi wajib mengetahui serta mengaku di dalam hatinya, hati tiap-tiap mukallaf, laki-laki perempuan tak peduli, asalkan dia mukallaf, wajib tahu, wajib membenarkan dalam hatinya dengan tentu sungguh sabit di zat Allah Ta'ala kaunuhu hayyan. Wajib dia menyungguhkan ada suatu sifat yang melekatkan sifat hidup pada zat Allah Ta'ala tu, yang dipanggilkan sifat maknawiyah. Artinya keadaan Allah Ta'ala yang hidup dan tidak keadaan Allah Ta'ala yang mati. Keadaan Allah yang mati itu perkara mustahil.
dan yaitu keadaan, dan yaitu kembali kepada perkataan keadaan, ataupun yaitu tu kembali kepada sifat maknawiyah. Dan yaitu keadaan atau sifat maknawiyah, suatu sifat yang antara ada dan tiada, yang sedia di zat Allah Ta'ala. Maksudnya sifat maknawiyah itu juga merupakan sifat yang qadim lagi azali, bukan sifat baru. Sifat ma'ani qadim, sifat maknawiyah pun qadim juga. Dua-dua itu sedia kala pada zat Allah. Yang melazim dan melekat ia akan sifat hayat di zat Allah Ta'ala. Dan dalil atas demikian itu seperti dalil-dalil yang tersebut. Musannif malah nak hurai dah. Dia punya dalilnya, sebab dalilnya sama je. Dalilnya sama. Kalau tidak ada maknawiyah, membawa kepada tidak ada hayat pada zat Allah. Kalau tak ada hayat pada Allah, bawa kepada Allah bersifat mati pula dah. Mati Allah Ta'ala itu perkara mustahil. Tu dalil, mudah je dalil. Ala kulli halin, yang pentingnya kita wajib i'tiqad ada sifat maknawiyah pada zat Allah. Itu yang wajib sekali. Tak faham apa tu maknawiyah, ada ke tak ada, tu tak faham, tak apa. Tak masuk dalam kata fardu ain nak tahu. Tapi mengiktikadkan ada sifat maknawiyah pada zat Allah itu hukumnya wajib, itu mesti. Tak faham apa tu sifat maknawiyah tu apa, suatu kelakuan yang duduk antara ada dan tiada, tak faham lah, tak apa, tak faham pun tak apa. Yang wajibnya kita orang awam ni wajib beriktikad Allah ada sifat maknawi. Tu jangan kata Allah tak ada maknawiyah pula. Itu boleh merosakkan akidah nanti. Huraian sifat yang ke-18, kaunuhu samian. Baca laju kan, benda sama. Baca laju. Cepat sikit, boleh makan nasi lemak pagi ni. Huraian sifat yang ke-18, kaunuhu samian. Artinya keadaan Allah Ta'ala yang mendengar. Keadaan Allah Ta'ala yang mendengar ni sifat maknawiyah yang lain pula. Wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku di dalam hatinya dengan tentu sungguh sabit di zat Allah Ta'ala kaunuhu sami'an, artinya keadaan Allah Ta'ala yang mendengar dan tidak keadaan Allah Ta'ala yang tuli. Dan yaitu sifat maknawiyah, suatu sifat yang antara ada dan tiada, yang melazim dan melekat ia akan sifat sama, sifat pendengar di zat Allah Ta'ala, lagi yang sedia ia sifat maknawiyah. Semua nak cerita pasal maknawiyah tu. Cuma maknawiyah pada kudrat lain, maknawiyah pada iradat lain, maknawiyah pada sama lain. Dia lain-lain tu, cuma namanya sama. Kaunuhu ta'ala qadiran, kaunuhu ta'ala muridan, kaunuhu, semua kaunuhu. Ada 7 tu. Maknanya 7 tu kaunuhu yang berasingan, bukan satu kaunu tu berkongsi kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, bukan. Kaunuhu qadiran lain, maknawiyah juga. Kaunuhu muridan lain, maknawiyah juga. Sebab tu ada 7. Dia beza tu, 7 ni dia berasing. Bukan satu kaunu, satu sifat maknawiyah itu berkongsi dengan sifat-sifat maknanya ma'ani yang lain tu dah. Dia ada 7 tu. Maknawiyah pada kudrat lain, maknawiyah pada iradat lain. Ni maknawiyah pada sama pula lain. Dan iaitu satu sifat yang ada dan tiada. Dan iaitu satu sifat yang antara ada dan tiada, yang melazim dan melekat ia akan sifat sama di zat Allah Ta'ala, lagi yang sedia ia. Dan dalil atas demikian seperti yang telah tersebut
di huraian-huraian di atas. Wallahu a'lam. Baca lagi, belum habis kelas lagi, 7.30 baru habis. Wallahu a'lam ni kita kalau dengar kan ingat macam dah habis kan. Yang terlelap boleh terjaga. Wallahu a'lam. belum 7.30 tu berhenti, insya-Allah. Huraian sifat yang ke-19, kaunuhu basiran. Kalau tuan-tuan faham dalam kitab Misbahul Munir ni, perbahasan tentang sifat maknawiyah ni, dalam kitab tauhid yang lain fahamlah juga. Benda sama je. Benda sama je. Nak hurai sama je. Kitab tauhid tu maksudnya sama je. Cuma cara penyampaiannya lain, penyusunannya lain. Benda sama. Sebab tu pada saya tauhid ni nak melepaskan fardu ain dalam bab akidah tak perlu banyak kitab. Untuk kita orang awam lah, satu kitab ni pun memada dah, tapi kena hadap betul-betul. Tapi kena hadap betul-betul. Pastikan dalam kitab ni kena faham betul-betul, lepaslah fardu ain kita orang awam. Tak berdosa dah lepas tu. Kalau tak nak datang ngaji lagi tak apa dah lah. Tak berdosa dah. Ini kita ngaji banyak kitab tapi tak faham-faham. Satu kita dia sebab tu ngaji jangan celan-celup. Ada orang dia nak ngaji banyak kitab. Sabar dulu, sabar, fahamkan sebutir dulu. Nanti ngaji yang lain jadi ringan, jadi mudah. Nak ngaji apa? Faridatul Faraid, dia jadi ringan bila sini dah faham. Nak ngaji Aqidatun Najin, jadi ringan bila sini dah faham. Tapi kalau sini tak faham, bukalah kitab tauhid lain pun takkan faham juga. Pun takkan faham juga, sebab benda sama. Tak faham maknawiyah sini, tak faham maknawiyah dalam kitab lain tu, sama je. Bukan maknawiyah dalam Faridatul Faraid lain, maknawiyah dalam Risalah Tauhid benda lain, maknawiyah dalam kitab Bakuratul Amani lain, tak, benda sama. Benda sama. Huraian sifat yang ke-19 daripada 20, kaunuhu basiran, artinya keadaan Allah Ta'ala yang melihat. Wajib pada syarak pula atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku di dalam hatinya, tentu sungguh di zat Allah Ta'ala kaunuhu basiran, artinya keadaan Allah Ta'ala yang melihat, yang tidak keadaan Allah Ta'ala buta. Dan iaitu keadaan ataupun sifat maknawiyah, sifat yang antara ada dan antara tiada, yang melazim dan melekat ia akan sifat basar di zat Allah Ta'ala. Dan dalil atas yang demikian itu seperti dalil-dalil yang tersebut. Bukti maksudnya, bukti yang menunjukkan Allah Ta'ala itu memiliki sifat maknawiyah pada bab yang ke-19 ni sama seperti yang sebelum. Contohnya kita buat dalilnya, seandainya tidak ada sifat maknawiyah pada zat Allah, nescaya tidak akan adalah sifat basar pada Allah Ta'ala. Kalau tidak ada sifat maknawiyah, membawa kepada tidak adalah sifat pelihat pada Allah. Bila Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sifat pelihat, nescaya Allah bersifat dengan buta. Buta Allah Ta'ala itu perkara yang mustahil, yang tak boleh diterima pada akal sekali-kali. Oleh yang demikian, sabitlah, sungguh-sungguhlah pada nafsul amri, Allah Ta'ala itu memiliki sifat maknawiyah. Habis. Dan dalil atas yang demikian itu seperti dalil yang tersebut. Wallahu a'lam. Huraian sifat yang ke-20, kaunuhu mutakalliman, artinya keadaan Allah Ta'ala yang berkata-kata. Mutakalliman tu yang berkata-kata, sifatnya kalam. Sifatnya kalam, sifat kalam Allah Ta'ala dah. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah Ta'ala berkata-kata dengan Nabi Musa. Wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku di dalam hatinya dengan tentu sungguh sabit di zat Allah Ta'ala keadaan yang berkata-kata
dan tentu tidak keadaan yang bisu, dan yaitu maknawiyah, sifat yang antara ada dan tiada, yang sedia di zat Allah Ta'ala. Jadi kalau orang tanya sifat maknawiyah Allah Ta'ala itu baharu ke qadim, jawabnya qadim, jangan jawab baharu pula. Sifat maknawiyah Allah tu qadim, bukan baharu. Yang melazim dan melekat ia akan sifat kalam, sifat penutur pada zat Allah Ta'ala, dan dalil atas yang demikian itu seperti dalil-dalil yang tersebut. Wallahu a'lam. Habis dah. 10 minit lagi, 5-10 minit lagi habis dah tu. Baca laju lah sebab benda sama. Benda sama je, kaunuhu benda sama. Allahumma salli ala Muhammad. Dia ngaji tauhid ni, dia kena ngaji betul-betul tuan-tuan. Dia kena ngaji sungguh-sungguh, baru rasa dia punya seronok ngaji dia. Kalau cara mengajinya tak betul, dia jadi bosan nak mengaji. Ibaratnya kalau wayang tu kita masuk dah nak habis, 5 minit dah nak habis, kita masuk pingu-pingu ni, apa pasal orang ni pakat menangis semua. Sebab kita tak tahu cerita daripada awal. Dia mengaji pun sama lah. Fiqh lain tuan-tuan, sebab bab dia lain. Yang ni tauhid dia ada sangkut paut, daripada awal kitab sampai habis ni dia berhubung kait. Sebab tu kalau bab-bab awal-awal ni kita tertinggal, dia jadi tercengang nanti kat tengah-tengah. Kita apa cerita ni? Orang lain angguk, aku kenapa tak macam tak nak angguk? Tak tahu ni cerita tentang apa ni. Tu bukan silap apa, silap kita. Cara kita mengaji itu boleh jadi tak betul. Kadang-kadang kita jadi mengaji dengan begitu tapi tak ambil peduli. Sekadar dengar, bukan nak usaha faham dah. Nak dengar tu. Tapi kalau seandainya orang tanya balik, apa maksud ta'alluq? Entahlah, tapi dengar. Nampak tak tu? Dia ada beza ni. Mengaji nak dengar dengan mengaji nak faham lain. Mengaji nak dengar, dia dengar habis. Nanti dengar habis. Lepas tu orang tanya, ta'alluq apa? Entahlah, tapi biasa dengar. Kalau orang mengaji sungguh, dia ambil berat, dia dengar istilah ta'alluq. Dihuraikan ta'alluq tu bermaksud peranan bagi sifat, urusan bagi sifat. Dia ambil, dia fahamkan betul-betul. Jadi lain kali kalau orang tanya sifat kudrat ni, ataupun kalau kita terangkan sifat ilmu ni ta'alluqnya kepada segala sesuatu, makna dia faham dah. Urusan sifat ilmu ni meratai, meliputi segala sesuatu yang wajib, yang mustahil, yang harus. Tapi kalau kita yang jenis dengar tadi, sifat ilmu berta'alluq kepada segala sesuatu, ta'alluq apa pula ni? Ta'alluq apa benda? Dia jadi macam tu lah. Tak apa, tak terlambat lagi tuan-tuan ngaji betul-betul. Takut nanti Allah tanya kenapa tak faham, rupa-rupa kita tak bersungguh. Tu kita takut. Hari kiamat besok dia punya soal selidik, soal siasatnya bukan rambang-rambang tuan-tuan. Setiap benda dalam hati kita ni akan diambil kira oleh Allah. Contohnya, kita baca Quran tak betul sebab salah kita tak bersungguh mengaji. Nanti Allah tanya, kenapa baca Quran tak betul? Kita kata dah mengaji dah, tak bersungguh, tak ada jadual tetap pun mengaji, ikut masa lapang baru datang. Kalau mengaji jenis masa lapang baru datang mengaji Quran, bersungguh ke tidak tu? Cuba tuan-tuan bagi tahu. Nanti ada masa lapang saya datanglah ngaji Iqra. Tu bersungguh ke tidak tuan-tuan? Tak tahu. Saya nak tolong bagi tahu. Tak bersungguh namanya. Ada tak orang pergi kerja masa lapang baru dia pergi kerja? Nanti masa lapang saya datanglah bos.
Hari minta kerja tu dia cakap, bos, sebelum saya mula kerja minggu depan, tapi saya nak maklumlah dulu dengan bos ni, nanti ada masa lapang saya datang lah ni. Memang dia kata kau berhenti lah, kau tak payah mula kerja. Kena bersungguh tuan-tuan. Sebab soal siasat hari kiamat besok halus. Nanti takut-takut kita salah buat ibadat sebab kita salah cara belajar. Salah cara belajar mana? Tak bersungguh. Pada adatnya kalau bersungguh kita boleh faham macam orang lain, tapi oleh kerana kita tak bersungguh, kita tak faham. Bila tak faham, amalnya salah. Jadi bersungguhlah mengaji, bukan untuk orang lain, untuk persidaraan akhirat kita tuan-tuan. Ni kursus akhirat ni kursus nak mati ni tuan-tuan. Ni bukan kursus pergi haji ni kursus nak mati tuan-tuan. Kena bersungguh-sungguh. Jangan terpedaya dengan setan dalam hati kita tu. Dia kata kau dah tua, kau tak payahlah nak bersungguh-sungguh. Kau kalau pandai pun tak ada boleh jadi mufti, orang tak ada panggil kau. Jadi kau pergi dengar-dengar dah lah. Maka kita pun dengar-dengar macam tu lah. Patut benda kita boleh faham, jadi tak faham sebab apa? Awal-awal kita dah set, alah aku ni ngaji dengar-dengar, padahal ni wajib ni. Jangan terpedaya. Setan ni dia licik tuan-tuan. Dia licik, dia pintar dalam nak merugikan akhirat kita. Dia halang kita mengaji, kita bersungguh nak mengaji. Bila kita mengaji, dia sayang kita. Dia kata kau tak payah bersungguh lah, dah senja. Dah masuk isyak dah, bukan masuk maghrib, masuk isyak dah. Dia kata kau pergi dengar-dengar gitu-gitu je dah lah. Kita pun pergilah kuliah dengan semangat yang macam tu. Rugi tuan-tuan ni. Jangan tuan-tuan ngaji sungguh-sungguh. Bukan apa ni nasihat. Jangan abaikan. Ada orang peluang, ada orang nak mengaji tuan-tuan, Allah tak pilih dia. Ada orang nak duduk macam tempat yang tuan-tuan duduk ni, tapi dia tak dapat. Jadi kita bila Allah bagi peluang, gunakanlah sebaik mungkin. Bukan kerana nak nunjuk ke orang, dah, ini nak tunjuk pada Allah. Mudah-mudahan bila kita bersungguh, besok kita tak dipersalahkan oleh Allah. Bukan nak tunjuk ke orang kita bersungguh mengaji, dah. Na'udzubillah min zalik. Kalau ada niat yang macam tu, kita nak menunjukkan pada Allah, ya Allah aku bersungguh, tapi tak faham nak buat macam mana. Ini takut-takut kita tak faham sebab tak bersungguh. Niat belajar tak kena. Niat belajar tak kena. Betulkan niat. Sebab kita punya tindak tanduk ni dipengaruhi oleh niat kita. Ada orang mengaji sebab nak isi masa lapang tuan-tuan. Ada orang dia datang majlis ilmu, lepas maghrib tu dia datang sebab nak isi masa lapang. Dia kata daripada duduk rumah nak cucu pun tak ada, pergi dengar macam tu lah. Ataupun pergi masjid buat apa? TV kat rumah rosak lama dah, suruh nak repair, taknya repair. Lepas dia tak boleh tengok TV, gilah. Macam-macam niat mengaji. Betulkan niat kita nak mengaji kerana Allah, nak menuntut ilmu. Sebab menuntut ilmu ni wajib. Aku nak belajar supaya aku boleh faham. Bila aku faham, aku nak baiki amalan aku. Kalau kita tak faham, macam mana nak baiki? Ni masalah akidah ni. Kalau kita tak faham dalam bab akidah, macam mana kita nak baiki akidah? Kalau kita tak faham dalam bab tajwid, macam mana nak baiki bacaan Quran? Kalau tak faham dalam bab solat, macam mana nak baiki solat? Jadi kena bersungguh. Jangan tertipu dengan permainan syaitan yang nak merugikan kita. Dia nak merugikan masa kita. Dia kata kau pergi mengaji lah, jangan kau tak pergi, kau pergilah, tapi pergi gitu-gitu dah lah, jangan tak ada, kata dia. Kita pun iyalah ikut. Kena semangat, kena berkobar-kobar. Jangan kata umur kita ni dah terlambat. Katalah sekarang umur kita 60 tahun. Adakah kita tahu yang kita ni umur sampai 70 tahun? Kata, saya teringat lagi Tok Guru kata, jangan lemah. Walaupun umur kita belajar umur 60, 50, jangan lemah. Barangkali mana kita tahu Allah rezekikan umur kita 150 tahun. Maknanya waktu umur 50 tahun tu kira awal lah mengaji tu. Faham tak tu? Siapa tahu umur dia 70 tahun? Siapa sini garanti aku ni rasa 73 jalan dah ni? Tak tahu kan? Mana tahu Allah rezekikan kita umur 100 tahun, umur 100 lebih.
Maknanya walaupun umur kita sekarang baru 50, baru kita mula mengaji, tapi kita bersungguh-sungguh. Nampak tak? Banyak lagi masa kita nak betulkan amalan kita. Jadi jangan dengan sebab umur kita dah banyak, hemah kita mengaji tak ada. Pernah dulu satu ketika kawan saya, dia pergi jumpa Tok Guru ni. Dia kata, Tok Guru, kita ni dah umur macam ni mengaji gitu-gitulah, dah tua-tua ni mengaji gitu-gitulah, slow-slow. Kena marah dia tuan-tuan. Patut makin nak sampai garisan penamat, makin pulah throttle. Makin nak sampai garisan penamat, makin pecut maksudnya. Bukan makin blow minyak. Kita tengok MotoGP tuan-tuan, biasanya tengok MotoGP bila dia dah dekat line lah tu, yang straight tu, dia lepaskan throttle ke, dia pulah 2-3 kali. Betul. Makin dipulah tuan-tuan, terangkat tayar depan dia. Sebab apa? Nak sampai penamat. Ni umur kita ni nak sampai penamat. Maksudnya jangan blow minyak. Kalau jangan blow minyak, faham tak ni? Jangan blow, kena bersungguh. Itu psycho tadi tu, setan dia psycho kita. Dia kata kita dah umur ni, alah buat ala-ala kadar macam tu. Tengok. Patut makin nak dekat dengan liang lahat, makin bersungguh-sungguh. Kata Tok Guru kita lah, tapi memang betul pun kalau kita fikir. Nak berlumba dalam ibadat ni, makin nak dekat dengan mati, makin kena bersungguh, bukan makin slow. Jangan insya-Allah tuan-tuan, jangan berasa hatilah. Ada yang berasa hati janganlah. Ni nasihat untuk diri saya. Saya walaupun umur macam ni, mati dia jadi esok lusa nama tak ada. Cuma nak bagi semangat tuan-tuan, motivasi. Tengok tu orang nak jadi jutawan tu bukan main lagi. Siap kena maki tuan-tuan. Dalam juri orang punya kelas tu kena maki, kena bodoh-bodohkan. Semangat. Sebab apa? Jutawan. Ni nak jadi selamat akhirat, takkan cakap macam tu dah sentap, takkan orang cakap macam tu dah koyak apa barang. Bak ada jenis koyak tuan-tuan. Dalam bab agama ni, dia punya koyak bukan koyak sikit, koyak rabak tuan-tuan. Padahal tak ada maki pun, cakap macam tu je, tapi dia punya rabak tu macam kena maki. Tapi kalau dalam bab nak cari duit, cari dunia tadi, kau bodohkan, kau bangangkan, kau apa, semangat, makin semangat lagi ni. Terima kasih dia cakap. Terima kasih. Tapi bila dalam bab kuliah, Tok Guru cakap sikit, dah tak datang. Koyak. Apa ni? Jangan semangat ni, insya-Allah. Bobe-bobe tu sebab nak cukupkan masa tu. Bahkan ni kan kalau baca tambih ni kan tambah lagi setengah jam. Jadi cukup setakat situlah, mudah-mudahan bermanfaat. Tapi itulah tuan-tuan, lawak-lawak pun memang sungguh. Jangan kita tertipu. Syaitan ni dia suka psycho kita. Dia suka psycho. Kata Allahumma salli ala Muhammad, Syekh Nuruddin Al-Banjari dalam bab menuntut ilmu, siapa pun berapa pun umur, kena semangat, kena berapi-rapi, kena tinggi melangit semangat dia, insya-Allah akan berhasil seperti gunung. Kalau awal-awal semangatnya macam busut, semangat dia awal macam busut, jawabnya tak ada lah, tanah rata dah lah, silap berlubang pula nanti kan. Tapi kalau semangatnya tinggi melangit, kalau tak dapat seperti langit pun insya-Allah akan hasil seperti gunung. Tu semangat. Kita kena kuat semangat, kena sangka baik dengan Allah. Kena gunakan masa ni betul-betul. Sebab orang lain nak mengaji tak dapat, nak duduk surau tak dapat, keliu meleleh haliu nengok kita duduk belajar. Kita yang dah ada ni gunakanlah baik-baik. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita semuanya. Allah ampunkan segala dosa-dosa kita, dosa ibu bapa kita, anak bini kita, ibu bapa mertua kita, adik-beradik kita, sepupu sepapat, ipar aduai, anak-anak buah kita, jiran tetangga kita, kawan-kawan kenalan kita, muslimin muslimat semuanya. Mudah-mudahan diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberi umur yang panjang lagi berkah, mudah-mudahan diberi kesihatan, keafiatan yang berkah. Mudah-mudahan Allah memberikan rezeki yang halal lagi luas serta berkah. Mudah-mudahan Allah beri kita taufik bersungguh-sungguh untuk kita berusaha bersungguh-sungguh membuat yang terbaik persiapan mati kita. Mudah-mudahan kita semua direzekikan oleh Allah husnul khatimah. Mudah-mudahan
mudah-mudahan Allah Ta'ala rezekikan kita syahid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala melahirkan di kalangan kita, keturunan kita, anak-anak yang soleh, yang solehah, cucu cicit yang soleh, yang solehah, yang bertakwa. Yang isteri mudah-mudahan dijadikan isteri yang taat pada suami kerana Allah, yang bertakwa. Yang suami mudah-mudahan dijadikan suami yang penyayang, yang takwa, yang bertanggungjawab. Mudah-mudahan Allah Ta'ala permudahkan segala urusan dunia dan akhirat kita insya-Allah. Dan kita doa juga kepada Allah mudah-mudahan memberi kemenangan kepada muslimin di Palestin sana. Mudah-mudahan Allah memberi kemenangan kepada sekalian muslimin yang sedang dizalimi oleh orang-orang kafir harbi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menghancurkan mereka, menggagalkan segala perancangan mereka, menjahanamkan mereka musuh-musuh Islam. Amin ya Rabb, amin ya Rabbal alamin. Insya-Allah jumpa lagi lah. Jadi salah silap, minta ampun maaf banyak-banyak tuan-tuan. Saya ni Allahu Akbar, saya ni lah cakap macam tu sebenarnya tak berat nak cakap, sebab tuan-tuan ni Allah lebih dulu hidup, lebih dulu beribadat, lebih dulu ngaji. Tapi demi tanggungjawab, semangat, nak bagi semangat, ya sama-sama semangat insya-Allah, cakaplah juga. Tapi kalau ada yang terguris hati dan perasaan, saya minta maaf banyak-banyaklah, bukan niat apa tuan-tuan. Mudah-mudahan kita semuanya diberi keuntungan oleh Allah dunia dan akhirat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana rabbana 'allimna alladhi yanfa'una rabbana faqih ahlana wa qurabati lana fi dinina ma ahli qudri unsa wa dzakar wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Dah boleh makan nasi lemak lah insya-Allah. Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Terima kasih. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma terima kasih. Sikit sengah-sengah sikit. Insya-Allah. Allah salli ala Muhammad. Cik, terima kasih Cik. Jazakallah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Allah salam. Siap oi. Jom kita sarapan. Apa sarapan ni? Waalaikumsalam. Sihat ni. Kamu buat ayah apa ni? Saya dengan banyak itu lah. Penting ni. Siap bang. Doa bang. Sihat ni? Sihat alhamdulillah. Ini sengah-sengah sikit ni. Anak saya seorang tu lah yang tak makan tu, tak pergi hospital. Lepas tu bagi makan apa? Cuba-cuba lah yang makan madu ke apa. Madu. Umur berapa tahun? 11. Oh, apa susah budak boleh makan ke apa? Budak malam-malam bagi. Insya-Allah mudah-mudahan. Anak saya yang di sini yang baru demam. Baru demam. Tadi muntah-muntah. Yang kat Melaka pun demam 3 orang. Musim tuan. Sihat dah ni. Allah. Jom tuan. Yang apa kita punya menu ni, capati, kambing ke apa benda. Ya, ada lah. Ya Imam. Jom misi jom. Main. Orang rumah awak ada? Orang rumah ada? Tak ada. Jom minum. Allahumma salli. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Madani yang ini. Nasi lemak apa? Madani. Masya-Allah.